Bang, Nabi SAW, ulama disimpulkan ada 3 perbualan Nabi tak pernah tinggal. Pertama, Nabi tanya bagaimana keadaan amal agama kamu. Kedua, Nabi tanya apa kamu belajar hari ini. Ketiga, siapa kamu dakwahkan. Ini antara soalan Nabi SAW kepada isteri Nabi. Pertama, bagaimana amalan kamu. Kedua, apa ilmu kamu belajar. Ketiga, siapa kamu dakwahkan. Ini perbualan orang Islam dengan suami isteri. Perbualan suami isteri. Satu masa Nabi SAW pergi masjid, dia balik-balik, dia tidur rumah Juwairiyah. Pergi masjid, balik rumah Juwairiyah, pergi sebelum masa tahajud, sebelum subuh. Juwairiyah dah bangun tahajud. Dia balik-balik, dia tengok Juwairiyah tak bergerak daripada tempat tahajud tengah sembahyang duha. Nabi kata, "Hei Juwairiyah, kamu duduk sini daripada tadi." Sahih Muslim. Nabi menghargai, Nabi rasa gembira isteri dia sembahyang malam. Isteri dia mula sembahyang malam macam tu. Nabi kata, "Hei Juwairiyah, kamu duduk sini daripada tahajud sampai sekarang." Ya Allah, kalau kita wali kau ni. Ya Allah, isteri abang, hebat sembahyang tahajud daripada tadi sampai sekarang. Nabi kata, kamu duduk sini daripada tahajud sampai duha. Ada isteri tuan-tuan macam tu? Isteri ke isteri tuan-tuan ke? Ada daripada sebelum subuh sampai duha tak bergerak. Tuan-tuan bawa datang masjid boleh lah kan? Sampai kuliah subuh sebagai panjang. Daripada duduk ni sampai duha. Nabi kata, "Hei Juwairiyah, kamu duduk sini." Dia kata, "Ya Rasulullah, daripada tadi saya duduk sini." Kata Nabi SAW, "Hei Juwairiyah, nak tak aku hadiahkan kamu?" Dan isteri sangat gembira dapat hadiah daripada Nabi. "Ucapkanlah kalimah ni, aku ucap 4 kali, lebih baik daripada semua amalan kamu ni." Apa dia? Ucaplah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Macam tu sekali Nabi ajar keluarga dia suasana sembahyang dalam rumah. Tuan-tuan cari kat rumah tu ada satu sudut ke ada bilik. Kalau rumah, kalau tak ada satu sudut, khaskan untuk sembahyang. Supaya rumah tu malam-malam letak satu susun, letak kapet satu. Kalau tak kapet pun tandalah apa-apa nampak surau. Nampak masjid dalam rumah tu. Tapi jangan sembahyang fardu kat rumah lah. Sembahyang tahajud kat rumah, baca Quran kat rumah, kumpul keluarga baca hadis Nabi SAW. Saya nak beritahu tuan satu dulu. Bapak saya, keluarga saya teruk. Keluarga saya jeling atas bukan tengok perempuan, saya tengok jam dah. Kan tuan-tuan tengok saya asyik jeling atas kan, jam kat atas kan. Saja beritahu. Apa dia tadi? Dah hilang dah. Apa ni? Keluarga saya 12 orang, 6 Buddha, 6 Islam. Kalau tuan-tuan dengar Oktoberfest tu baru-baru ni, rumah saya setiap tahun macam tu. Bapak saya buat minum arak, pesta arak ni biasa. Kawan-kawan bapak saya tu toki ladang ni datang. Dah biasa dah. Biasa buat keluarga saya salah, tapi macam itulah keluarga saya. Arak ni biasa. Bapak saya orang kaya, kontraktor masa tu. Kaya betul lah sebelum dia bankrupt. Kaya betul. Dan rumah saya macam tu. Orang ramai datang, arak-arak hidangkan kat rumah saya. Ada jiran yang tak suka lah. Sampailah satu kampung kata keluarga saya ni murtad. Keluarga saya dah murtad. 6 orang lagi Buddha, 6 yang lagi bukan Islam. Kemudian bila saya baca bapak mak saya dah Islam dah, satu hari semua kata keluarga saya murtad. Saya balik sekolah, cikgu selalu kata, "Budak ni payah dengar cakap, banyak makan babi dia ni. Banyak makan babi." Ustaz cakap dulu kecil. Sedih balik rumah, budak ni degil, susah nak ajar, banyak makan babi. Macam tu lah. Balik rumah sedih betul, sedap je ustaz ni kata aku makan babi kan. Balik rumah, hari menangis. Satu hari, satu orang cikgu dalam kelas bagi ceramah. Dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Masa tu saya budak-budak, saya menangis. Saya menangis betul-betul. Dan saya terfikir mak ayah saya sayang. Dia orang sayang pada saya, beri apa yang saya nak. Tapi dia orang tak semayang lagi. Mak ayah saya baik. Saya pun bacalah kat rumah. Saya mula banyak hikmat. Ustaz tu ajar kena banyak hikmat. Dengan keluarga banyak hikmat. Tuan-tuan kena banyak hikmat. Keluarga ni mencerminkan diri kita. Dengan banyak beri hikmat. Semua orang soleh suka berhikmat. Semua orang soleh suka berhikmat. Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali takkan menyuruh orang lain buat kerja-kerja yang dia boleh buat sendiri. Beri hikmat ni membersihkan hati. Imam Ghazali rahmatullah alaih 10 tahun dekat berhikmat dekat masjid. Yang dekat Masjidil Haram 10 tahun dia berkhidmat. Dia ada bilik tok siap kat, dia bersihkan masjid. Dia tolong khidmat basuh tandas. Bukan satu hari. Satu hari ustaz tengah mengajar kitab, salah pula. Kitab Ihya Ulumuddin, tapi ada orang tanya soalan, jawab salah. Bila jawab salah, Imam Ghazali panggil orang tanya soalan. Sebenarnya jawapannya begini. Orang tu kata, eleng kau tutup siap je.
Kau main pula nak betulkan ustaz. Kata dia pun dia beritahu kat ustaz, ada orang tegur ustaz. Dia kata ustaz salah beri jawapan tadi. Dia kata mana orang tu? Dia cakap begini. Maka orang ustaz tu kata mesti orang tu seorang ulama yang hebat. Mana dia? Tok Siap sini, mana dia? Dah pergi dah. Itu ialah Imam Ghazali rahmatullah alaih. Itulah Imam Ghazali rahmatullah alaih. Semua orang saleh tak rasa hina untuk buat kerja-kerja yang hina. Basuh tandas, kat rumah basuh tandas, basuh pinggan. Dia membersihkan hati. Bila kita buat kerja ni, hati jadi kotor. Semua orang yang Allah muliakan hari ni bermula dengan orang yang tak rasa hina susun selipar, tak rasa hina buat-buat kerja-kerja yang nampak hina di mata manusia. Orang ni Allah muliakan. Siapa rendahkan diri dia, Allah muliakan dia. Tuan-tuan tengoklah siapa-siapa orang berjaya, dia tak rasa hina buat kerja yang kecil-kecil. Kutip najis, bersihkan benda kotor-kotor, lap tingkap, susun selipar kat rumah, basuh baju sendiri, basuh baju anak, keluarga. Dia akan bersihkan hati. Sebab tu Nabi SAW, kita selalu dengar selipar dia putus dia buat sendiri, baju dia koyak dia jahit sendiri. Sebab apa yang dia boleh buat sendiri, dia buat sendiri. Sedangkan dia ialah orang yang paling sibuk dalam dunia ini, tapi dia buat sebab nak bersihkan hati. Bila kita buat kerja dah lama, tuan-tuan akan rasa hati kotor, dah rasa berat nak buat kerja macam ni. Sampailah jadi ayah, Along, cepat panggil kat padang. Cepat. Masuk cepat. Kenapa? Tolong hidupkan suis lampu. Suis lampu kat sebelah sini je. Air kat sebelah sini je. Jadi dia mengotorkan hati kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT kasih sekalian, untuk tu kita berusaha. Wujudkan dalam rumah kita suasana taklim dalam rumah. Carilah buku hadis Nabi SAW. Hukum akam belajar dengan alim. Baca hadis Nabi. Saya baca dengan keluarga saya. Satu hari saya baca dengan adik saya. Adik saya hafal 10 juz kat rumah dalam masa setahun. Segala puji milik Allah. Kami berdua lawan-lawan hafal Quran. Saya masuk darjah 6, adik saya darjah 1. Saya tengah baca, abang-abang kakak saya suruh belajar tempat lain. Saya tak berhenti doa. Saya sayang ayah saya. Hari-hari saya doa lepas main, ya Allah, saya sayang ayah saya. Masa tu umur dah 5 dekat 60 tahun. Ya Allah, kesian dia, beri hidayat dekat dia. Ya Allah, beri mak saya dapat tutup aurat. Mak saya seksi, pakai macam cover majalah URTV lebih kurang. Tengah-tengah saya baca hadis, mak saya duduk. Mak saya duduk dan mak saya mula dengar. Dan dia tiba-tiba lepas seminggu dia pakai tudung. Tudung kecil, seksi tudung tu. Tudung, mak saya mula-mula pakai tudung kecil ni. Sekarang baru ada tudung kecil kan. Mak saya dulu dah ada tudung kecil lah. Mak saya pakai. Kemudian saya sangat gembira. Walaupun tudung kecil saya gembira. Sebab saya tengok mak saya inginkan kebaikan. Dia mula berubah. Orang yang berdakwah ni dia menghargai kebaikan orang lain. Lagi tuan-tuan kuat buat dakwah, tuan-tuan akan menghargai kebaikan orang. Orang jarang-jarang berdakwah, jarang pujuk orang tepi jalan, jarang pujuk orang kat mana-mana. Dia kurang menghargai orang lain. Tuan-tuan, kalau anak tak pernah semayang, tiba-tiba puan pujuk-pujuk tak mau semayang. Satu hari tiba-tiba nampak dia semayang, walaupun lambat. Macam mana tuan-tuan rasa? Macam mana rasa? Ya Allah, tengok ambil uduk pun dah menangis. Saya mula-mula tengok bapak saya pergi bilik air, saya ingat dia nak ambil uduk, rupanya dia pergi berak je. Tapi bila masuk bilik air, hari saya sangka baik. Bapak saya ambil uduk ni, dia bunyi macam orang ambil uduk. Saya tunggu, bukan ambil uduk rupanya. Saya harapkan bapak saya ambil uduk. Saya tengok dia ambil uduk kali pertama, air mata saya tak berhenti mengalir. Tengok bapak saya kali pertama ambil uduk. Sebab saya fikir dia dah berumur, saya sayang dia, saya tak nak dia kena bakar dan neraka walaupun sehari. Tiba-tiba tengah saya baca hadis, bapak saya duduk. Masa tu saya dah tingkatan 1, umur 13 tahun. Saya tak nampak keluarga saya boleh berubah, tapi rupa-rupanya dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW, Quran dengan hadis ni ada nur, boleh ubah keluarga kita. Saya baca hadis, bapak saya duduk. Dan itulah hari yang paling gembira dalam hidup saya. Kalau tuan-tuan perempuan tanya bila hari saya paling gembira, saya paling bahagia dan saya tak sanggup hilang hari itu, itulah hari ayah saya duduk dengan hadis Nabi SAW. Bapak saya duduk dah nak habis dah. Dia tak pernah menangis. Abang saya meninggal lemas, dia tak menangis, ada seorang. Bapak saya tak pernah ketahu kuat-kuat, dia garang, tak pernah bercakap. Ayah tuan-tuan macam tu juga kan. Kalau pukul 7 dia angkat kayu depan rumah, anak-anak semua masuk rumah dah. Jiran-jiran sekali masuk. Memang bapak saya garang betul, bukan sikit-sikit punya garang. Cina punya, dia ladang macam kongsi gelap jugalah. Angkat kayu, semua jiran-jiran sekali masuk. Macam tu punya garang. Kalau dia kata pergi KL sekarang, daripada Johor, pergi KL sekarang, terus tak jadi buang air, kencing tak jadi, masuk balik, sampai balik. Bapak saya pula tak akan makan kat luar, dia mesti makan dengan mak saya. Itu pula romantik dia lah. Dia mesti makan dengan mak saya. Jadi kami pergi KL 4 jam, duduk sana ada kerja urus-urusan dia 2 jam, balik 4 jam, 8, 6, 10 jam tak makan. Gila ayah saya. Kerana romantik dia, anak-anak dia lapar. Tapi satu hari tengah saya baca hadis, bapak saya duduk, dia menangis, dia pegang kaki saya dengan nak cakap Melayu, dia cakap Melayu. Bi, pernah tak ayah minta apa-apa? Dia menangis. Boleh tak ajar ayah ni sembahyang? Itulah hari yang paling indah dalam keluarga saya.
Dia menangis dan dia mula sembahyang isyak malam tu. Dia menangis kata, ayah nak baca apa? Ayah baca pun tak tahu. Dia nak sebut Allahu Akbar pun dah tak reti, dah tak pernah sebut. Ayah saya kata, ayah semayang ni sah ke? Ayah baca pun tak tahu, dia menangis. Saya punyalah anak nak ayah semayang. Saya kata apa? Ayah, tak apa ayah semayang lah, Allah tu penyayang, dia maafkan lah. Bukan begitu kan? So ayah semayang. Ayah saya semayang walaupun dia tak berapa ni, tak baca pun tak reti. Saya pesan kat mak, saya bisik kat mak, mak ajarlah ayah pelan-pelan Sampai esok tu ayah saya cari ada duit lebih, dia beli rumah tempat lain semata-mata nak buat tempat dia semayang je. Sebab dia malu. Malu dengan siapa? Malu dengan bibi-bibi kat rumah saya punya ramai. Dia malu, orang tak pernah nampak dia semayang. Sebab dia pekerja, dia tengah semayang. Semayang lama-lama pun dia pernah ada sekali bangla-bangla kat ladang semayang ramai-ramai. Dia bawa kayu, dia bedal bangla-bangla tengah semayang. Lama betul kau semayang ni, semayang ke apa? Time kerja ni semayang lama sangat semayang. Bangla satu hal juga, waktu rehat sekejap dia semayang lama-lama. Dia semayang lambat-lambat, time kerja tu dia pergi semayang. Time orang dah bagi semayang tak semayang, bapa saya bawa kayu, tengah semayang dia bedal. Bangla tu nanti Tuhan cabut tangan pakcik. Ayah saya kata, perut kau dulu ayah apa Tuhan cabut. Sebab kau orang tak makan rezeki haram. Oh, pandai bapak saya. Tiba-tiba bila dia menangis dan kami semayang isyak kat sana. Saya semayang isyak 2 kali, terlebih warak masa tu. Tak tahu tak boleh semayang isyak 2 kali. Semayang isyak sekali kat masjid, sekali kat rumah. Sebab tak biasa start semayang kat masjid, sekali kat masjid, sekali kat rumah. Alhamdulillah bapak saya mula semayang. Saya doa. Segala puji bagi Allah, semua milik Allah, dengan kasih sayang Allah. Satu hari abang-abang saya balik pada luar negara belajar, semua memang mangkuk juga. Tiba-tiba balik, tiba-tiba abang-abang saya pula mula jaga semayang. Saya semayang subuh, saya pergi subuh tengok abang saya tak ada. Saya ingat dia pergi mana-mana perempuan tempat bukan-bukan. Tiba bila saya balik rumah, saya pergi surau tu, tengok ada 2 abang saya dekat surau. Jadi saya tahu hati manusia dalam genggaman Allah, tak ada yang mustahil. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita berada dalam keluarga kita, Allah yang takdirkan. Allah nak kita hidupkan Islam dalam keluarga kita. Tapi hari ini kita dah kurang semangat perjuangan. Kita dapat isteri teruk sikit, kita kata apa ni, isteri pemalas, mayang malas, ustaz, Quran pun tinggal, zikir pun tinggal, menangis tu umat pun tak ada. Asyik cerita duit, dunia semata-mata. Ada orang berbual dengan saya. Ada pula isteri berbual, ustaz suami saya ni begini. Kita kalau boleh nak kahwin-kahwin dapat isteri wali Allah. Kalau kahwin nak suami tu wali, pergi masjid tak payah naik kereta, terbang je. Kalau boleh kita nak anak-anak keluar-keluar boleh mengaji, auzubillah boleh mengaji, boleh hafal Quran 10 juz. Kita semua nak macam-macam. Kalau boleh pergi kerja tu dekat pejabat semua wali Allah, daripada atas sampai bawah semua warak. Semua semayang jemaah. Tak, kat mana kita tinggal, kita berkeluarga, kita duduk, kita berjiran, Allah takdirkan kita kat situ supaya kita berdakwah, supaya kita untuk mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah letak Nabi tempat paling teruk. Tempat yang paling Nabi, saya selalu terfikir Nabi ada 2 tangan 2 kaki, tapi dia berjuang bersungguh-sungguh sehingga Islam sampai kat kita. Untuk Islam berkembang cepat, patutnya Allah letak Nabi kat Rom, jadikan anak Raja Rom, ataupun jadikan Nabi dapat kuasa kat Rom, selesai masalah. Allah letak Nabi dekat Mekah, tempat yang tak terkenal, orang tak datang, orang tak peduli. Tapi Nabi dengan kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, lidah dia, hati dia, perut sama macam kita, Nabi berjuang untuk agama ni sehingga Islam sampai pada kita. Untuk tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena sangat malu dengan Nabi SAW, sebab dia macam kita. Dia ada nafsu, dia ada keinginan, dia ada keluarga, tapi dia korbankan sehingga kita dapat mengenal Allah sebagai Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya dengar sampai pukul 9 kat sini kan. Sebab tuan-tuan ni ialah hebat-hebat semua ni. Saya ada tulis satu buku, Menelusuri Cinta. Saya tak jual lah, dia jual kat belakang tu. Supaya rasa kita lalui hidup ni melihat dengan cinta, mendengar dengan cinta. Saya tulis kisah-kisah lah, bukan saya pakar, profesor, tak, saya bukan pakar-pakar begitu. Saya cuma cerita-cerita tentang supaya kita melalui dan menghargai orang dalam hidup ni. Orang yang dekat dengan Allah, banyak nama-nama di doa waktu malam. Siapa tuan-tuan doakan kawan-kawan masjid dalam saf ni, sebut nama seorang-seorang. Nabi ingat nama-nama sahabat. Saya dengar kisah satu perang, Nabi jumpa seorang-seorang sahabat, Nabi sebut nama dia dan Nabi bagi dia bekalan. Seorang-seorang Nabi ingat nama dia. Pernah satu perang, maaf tak ingat perang apa, Nabi sebut satu-satu nama dia. Nabi menghargai orang dalam hidup ni. Nabi menghargai. Seorang ni Nabi tak sebut, dia pergi tu dia sedih tau. Dia sedih, Nabi tak ingat dia. Dia berzikir, dia kata ya Allah, Allah Muhammad lupa aku, Allah tak pernah lupa aku. Seorang Nabi terlupa, itu pun dia tak ada masa tu. Kemudian sampai Jibril beritahu kat Nabi, Nabi suruh sahabat bawa bekalan untuk orang tu daripada Nabi. Dia terus kata, benarlah Muhammad lupa aku, tapi Allah tak pernah lupakan aku. Dia ingatkan Muhammad supaya ingat kepada aku. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian,
Ni supaya kita menghargai orang. Semakin kita cinta Allah, kita menyayangi semua orang. Sambil lalu doakan kawan-kawan. Sambil keluar masjid boleh berdakwah. Keluar masjid ni nampak kawan-kawan doakan. Jumpa orang doa. Pergi 7-Eleven jumpa orang doakan. Jumpa pergi Giant, pergi mana pasar raya. Lalu tepi orang, ya Allah beri hidayat dekat dia. Sambil lalu doa kau. Mulut tu mudah doa. Ada seorang tanya saya, ustaz macam mana nak doakan orang? Sebab saya pun teruk juga. Allah makbul ke? Saya kata dengan dia, bukan sebab engkau, tapi sebab engkau berdoa pada Tuhan yang betul. Kita berdoa pada Tuhan yang betul. Ada sekali kat rumah saya doktor, dia selalu cerita mak dia tak Islam, macam nak buat. Saya berbual dengan dia, saya kata buat baik pada mak dia. Dia India, mak dia Kristian, adik-beradik dia Kristian. Dia berbual dengan saya masa ni, dia kata alhamdulillah ustaz, tahun lepas mak saya, masa dia berbual tahun lepas dengan saya, mak saya masuk Islam. Sebab satu hari saya hantar pergi gereja. Setiap Ahad hantar pergi gereja. Setiap Ahad hantar pergi gereja. Isteri saya balik pergi picit kaki dia. Masak-masak untuk dia. Anak-anak saya berebut picit kaki nenek dia. Berebut picit kaki nenek dia. Sampai dia adik-beradik lain ajak duduk rumah lain, semua dia tak nak. Dia nak anak dia sulung ni juga. Walaupun anak sulung di Islam. Baik. Last sekali dia kata, nak, kenapalah keluarga kau ni baik sangat pada mak. Mak doakanlah kau orang ni, kata mak dia. Kata dia tiba-tiba, mak doa dengan Tuhan yang mana? Mak dia tiba-tiba menangis. Nak jadi kerja hidayat daripada Allah, mak dia menangis. Tapi tak kira pula anak dia menangis berapa lama untuk mak dia menangis. Mak dia kata, mak percaya pada engkau sebab keluarga engkau jadi baik. Keluarga engkau benar-benar berakhlak. Orang faham Islam ni dengan akhlak. Jadi dia terus kata, mak percaya engkau, mak percaya Tuhan kau. Dia masuk Islam. Dan bila dia masuk Islam, dia kata, ustaz ni ada masalah pula ni. Dulu dia tak datang seminggu je pergi gereja, orang gereja datang rumah bawa hadiah. Seminggu tak datang, gereja bawa hadiah pergi rumah. Sampai mengajar kat rumah. Kelas tertinggal, part ni tertinggal, mengajar kat rumah. Tapi ustaz, mak saya sampai sekarang tak ada orang datang. Ustaz pun tak datang rumah saya lagi, dia kata kan. Oh, aku pula dah kena kan. Ustaz pun tak datang lagi. Tapi mak saya kata tak apalah, yang penting Islam ni betul, tiada Tuhan melainkan Allah. Tak ada orang ziarah mak dia sakit. Masa dulu kalau mak dia sakit, orang gereja tak berhenti ziarah mak dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan ni bukan hebat kerana tuan-tuan hebat, tapi tuan-tuan hebat sebab tuan-puan berdoa pada Tuhan yang betul. Saya pernah dekat masjid saya, ada seorang Cina datang kat pintu masjid. Dia kata dua orang. Dia kata, ustaz, dia bukan ustaz, dia kata haji mau tanya sikit lah. Dia pakai buruk. Saya ingat dia minta sedekah, maaf Saya tengok begitu, dia kata haji, saya nak minta tolong. Saya balik pergi jauh, dari JB masa tu ceramah kat KL. Balik KL, tiba dia masuk, dia kata, Islam kata dia betul, Buddha kata dia betul, Hindu kata dia betul, semua kata dia betul. Entah-entah semua betul atau entah-entah semua tak betul. Mana satu yang betul? Saya pun dah pening kepala, susah juga soalan dia. Ada orang tak ada agama kata dia betul, ni kata dia betul, dia orang pun ada hujah dia, ni kata betul. Mana satu betul? Saya kata dengan dia, yang betul tu betul, yang salah tu salah, yang betul tak jadi salah, yang salah tak jadi betul. Faham cakap kan? Dia pun tak faham juga. Dia kata semula-semula macam itulah soalan kau kat aku tadi kan. Entah betul, entah semua tak betul, mana satu betul, entah semua betul, entah semua tak betul soalan dia. Saya kata kat dia, yang betul tu betul, yang salah tu salah, yang salah tak jadi betul, yang betul tak jadi salah. Dia kata benda maksud dia macam ni, jawapan dia. Saya cerita panjang kat dia lah. Saya kata apa-apa sains beritahu kejadian manusia, hujan, laut, semua sekali, matahari berputar, 200-300 tahun ni baru sains tunjuk. Quran tulis dalam Quran 1400 tahun yang lalu, dan tak ada cerita tentang alam ni seperti mana begitu lengkap, seperti mana Quran ceritakan, dan tak ada dalam mana-mana kitab lain menulis cerita seperti itu. Tuan-tuan baca, takkan jumpa kisah seperti itu. Jadi Quran bukan ditulis oleh manusia, jadi Quran perkara yang betul. Saya kata dekat dia, hari ni akhirat, cerita syurga neraka ni cerita-cerita, satu masa nanti abang dengan saya, dunia ni jadi cerita, akhirat kehidupan yang sebenar. Orang tu masuk Islam 2 orang malam tu, saya pergi rumah dia. Esok pagi saya pergi rumah dia. Sampai kat rumah dia, saya menangis tak berhenti. Sebab apa? Saya semalam sangka buruk dengan dia. Saya ingat dia minta sedekah. Rupa-rupa dia anak sulung, dia dah berumur, dia jaga adik-adik dia. Dia tak kahwin, dia besarkan adik-adik dia, dia jaga mak dia. Bayangkan kalau saya tak layan dia, saya tak peduli dia, agak apa jadi? Untuk tuan-tuan dan puan sekalian, hargai orang lain, hargai orang dalam hidup kita. Itu saya tulis menelusuri cinta, supaya kita belajar menyayangi orang. Kemudian perjalanan hidayah umat tentang orang-orang mati syahid, supaya kita lebih menghargai agama ni. Sebab agama tak datang pada kita dengan mudah. Agak-agak saya selalu tanya semua orang, tanya diri kita, ada tak sahabat datang-datang, dengar-dengar begini sikit-sikit, balik tidur, betul pergi pejabat, pergi begini, balik. Agak-agak Islam sampai tak kat kita kalau macam tu? Doa untuk mereka pun takkan sampai. Mereka benar-benar dengar hadis pun sungguh-sungguh, terus hafal, apa-apa terus bersungguh-sungguh. Dia semua hidup tu perjuangan. Setiap detik hidup dia ni perjuangan. Kita sambil-sambil
Alhamdulillah, tapi jauh pada kehidupan mereka. Satu lagi tangisan umat, saya tulis orang-orang yang mati syahid untuk agama saya cerita tentang supaya kita lebih hidup ni dengan benar-benar hidup dalam kehidupan ni, menangis masa sembahyang, menangis baca Quran, usahakan hati kita benar-benar hidup. Dalam satu hadis Nabi bab Quran ada banyak bahagian. Satu bab mengenai Quran, hadis Nabi, satu orang baca Quran tapi dia kata Nabi, Quran diturun dalam keadaan sedih dan sayu, oleh itu bacalah ia seperti mana Quran itu diturunkan. Dan orang dulu baca Quran dengan penuh kesusahan, dengan penuh banyak ujian dalam hidup. Satu lagi saya nak ajar doa sebelum balik jauh ni. Satu lagi keluar rumah, doa keluar rumah kaki apa tuan-tuan dan puan? Kaki kiri. Apa doa dia? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Hadis surat Tirmizi. Saya baca ni, Allah jaga dia, Allah cukupkan rezeki, Allah jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Ajar anak-anak, isteri kita sambil keluar rumah baca kuat-kuat sikit. Baca kuat-kuat, jangan paksa keluarga hafal, sambil lalu je baca. Kedua, ada sahabat Nabi ada masalah hutang, Nabi ajar masuk rumah beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Dia buat tak lama masalah hutang dia selesai. Saya selalu buat bila susah, 2 hari selesai. Lepas tu tak buat dah. Satu lagi baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Siapa baca ni kata Nabi, dia baca tanpa yakin pun tak ada berita sedih menimpa dia walaupun dia tak yakin. Saya pilih-pilih doa aja. Satu lagi, Masya tanya Talha Ummu Salamah, suami dia meninggal, dia sangat sedih. Dia kata tak ada orang boleh ganti tempat suami dia. Sahih Muslim, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, semua daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, balik pada Allah. Allahumma ajurni, ganjarkan, fi musibati, atas musibah ini, wa akhlif li, gantikan khairan minha, dengan lebih baik. Ummu Salamah baca dapat kahwin dengan Nabi SAW. Abang saya rumah dia kena rompak, jiran-jiran habis macam-macam hilang. Abang saya tak hilang apa, hilang laptop. Saya kata bang baca doa apa, tak hilang apa-apa. Rompak masuk keluar balik, dicapai satu barang je, laptop dia hilang. Apa doa baca bang, orang tak ada rompak? Dia kata bukan baca doa apa, sebab perompak tengok tak ada apa dalam rumah tu. Dia kecewa keluar, mangga je besar. Rumah abang saya tu kosong, kursi pun tak ada, pada depan ke belakang boleh berlari. Depan belakang kosong, memang kerja-kerja lah rumah. Dia baca doa, dia kata Bib, baca doa tu lepas seminggu ada hadiah laptop kat dia. Isi saya hilang handphone, dia kata bang dah baca-baca tak dapat-dapat lagi ni. Esok air lahir dapat juga, dia kata makbul doa. Lepas ni kat rumah semua hilang kan. Elok yang awak-awak abang hilang nanti. Satu lagi baca doa ni, masyatan Talha nak didegil apa nak baca. Talha radhiyallahu anhu ajar doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya baca doa ni, Allah buat keluarga dia taat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasih sekalian, Islam ni sangat mahal. Islam ni agama kasih sayang. Islam ni agama kasih sayang. Dan empat-empat mazhab ni setuju, sebelum baca mana-mana surah kecuali At-Taubah, disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran ni Allah bercakap dengan kita. Bayangkan Allah cakap dengan kita, dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebelum perintah kita sembahyang, dia lafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Allah daripada gambaran kita. Tapi maksudnya sebelum apa-apa perintah, Allah kata aku sayang kamu, aku kasih kamu, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku sayang kamu, aku kasih kamu. Sebelum perintah sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan kalau ada anak, ada setiap kali panggil anak, anak kesayangan ayah, mari sini, ada? Tak ada kan? Isteri sayang suami bukan main. Kadang-kadang boleh tak panggil abang kesayangan, mari sini. Suami ada panggil isteri setiap kali, isteri kesayangan tu orang yang kita sayang. Kalau orang kita tak sayang lagi lah. Tapi Allah dia Tuhan kita, kita hamba. Tapi dia melayan kita dengan begitu kasih sayang. Dia sebelum perintah kita, dia lafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia sayang kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW ialah menzahirkan kasih sayang Allah kepada manusia ini. Nabi menzahirkan kasih sayang dia. Nabi benar-benar menyayangi semua manusia. Nabi lahir, ayah dia tak ada. Lahir siapa tak ada? Ayah tak ada. Masa dalam perut mak dia Aminah, ayah dia tak ada. Ayah Nabi masa meninggal umur baru 25 tahun. 25 tahun. Lahir ayah tak ada. Sebab tu kata Nabi, orang paling banyak menanggung kesusahan dalam dunia ini ialah Nabi-Nabi, dan antara Nabi-Nabi aku orang paling banyak menanggung kesusahan demi agama ini. Hidup tanpa mak ayah ni bukan senang. Sebab tu dalam Islam dia ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah kata siapa pendusta dalam agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Sampai habis beritahu apa?
Sesungguhnya siapa pendusta dalam agama? Orang yang tak kasih anak yatim, tak kesian anak yatim, tak tolong anak yatim, benci anak yatim. Orang ni Allah kata pendusta dalam agama. Macam mana dia kata tapi tak sayang anak yatim? Dan dia kata orang yang tak tolong orang miskin dan tak suka tengok orang tolong orang miskin. Tak suka ni dalam hati, tak suka tengok orang tolong orang miskin. Itu pun Allah kata ni penipu dalam agama, pendusta dalam agama. Rupanya hidup tanpa perasaan ni pun satu dosa. Hidup tanpa menyayangi manusia ni satu dosa. Kan perasaan adalah hati lah, hadis Nabi, hati tak dihukum, tapi tak menyayangi orang miskin dan anak yatim. Sebab tu Nabi SAW lahir bapak tak ada. Masa Nabi 6 tahun, Nabi ziarah bapak dia di Abdullah di Madinah. Nabi Ummu Aiman dengan Nabi SAW, Ummu Aiman dengan siapa? Dengan Aminah. Masa nak balik dia lalu di Abwa. Sampai ke Abwa, tiba-tiba mak dia jatuh sakit. Banyak ulama tafsir kan? Ada Ustaz Zoramli cerita, saya dengar dalam kitab tu dia cerita, dia berpeluh kat dahi. Dan tu antara tanda dia kata mungkin demam panas. Ada orang lain tafsir Maulana Tariq Jamil kata mungkin sebab dia kena penyakit jantung sebagainya. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia jatuh sakit, dia berpusing kanan, pusing kiri. Antara perkataan Aminah yang akhir ialah setiap yang muda akan tua, setiap yang hidup akan mati. Mak merasa inilah hari-hari yang tak akhir dalam hidup mak. Allah takdirkan Aminah meninggal dunia di bukit, satu bukit tinggi begitu, Abwa. Bila meninggal kat situ, masa Nabi dah turun, Nabi dah pergi dah dengan Ummu Aminah 25 tahun, muda lagi. Nabi tak ada adik-beradik. Allah ambil mak Nabi tengah hutan, tak ada orang. Allah tak ambil dekat tengah bandar, tengah ramai orang boleh pujuk Nabi. Allah benar-benar biar dia susah. Allah susahkan Nabi SAW untuk menjadi orang-orang yang benar-benar mulia dan berkorban. Dan lihat macam mana korban Nabi SAW. Dah turun daripada bukit, Nabi naik balik. Ummu Aiman kata Nabi peluk kubur mak dia. Dan Nabi kata, mak tinggalkan saya, sedangkan saya tak ada siapa-siapa dalam dunia ini. Masa Nabi umur 63 tahun, sebelum nak Islam menang, sebelum Fatah Mekah, sebelum Iza ja'a nasrullahi wal fath, sebelum ayat sempurnakan agama. Ketika tu Nabi SAW dekat mana? Nabi ziarah kubur mak dia. Sebelum haji yang pertama dan terakhir tu, Nabi ziarah kubur mak dia. Daripada Madinah, Nabi singgah kubur mak dia. Masa Nabi turun daripada kubur mak dia pergi sendiri, Nabi turun daripada kubur mak dia, Nabi turun dan Nabi kata ulama dia angkat kaki, dia tongkat dan dia peluk kaki dia. Dalam keadaan dia menangis terisak-isak. Berapa tahun dah berlalu? 57 tahun. Tapi Nabi masih ingatkan mak dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayah saya masa umur masa kat Mekah sekali, bapa saya duduk dalam bas, dia tiba tak bernafas. Mak saya menangis kepada kursi depan, mak saya berdiri menangis betul-betul sedih. Saya adik-beradik saya semua kat belakang ni berlari ke depan. Pergi kat bapak saya pegang tangan ayah saya duduk sebelah ayah saya. Ayah saya macam tak bernafas. Datang doktor cek bapak saya macam tak bernafas. Saya doa masa tu, ya Allah, panjangkan umur ayah saya, sempat khidmat ayah saya dengan baik. Daripada saya kecil dekat rumah, saya pergi ke sana ke sini belajar agama, dan saya tak pernah ada kat rumah saya tempat khidmat ayah saya. Ya Allah, panjangkan umur ayah saya nak khidmat kat dia masa saya dah begini. Tuan-tuan dan puan sekalian, hidup tanpa mak ayah ni susah. Mak saya masa daripada kecil saya susah. Setiap hari bila saya balik rumah, mak saya kata tak apa lebih ni salah mak. Saya lulus sekolah tak dapat buku teks saja cerita ni, bukan ada apa-apa maksud ni. Budak-budak tengok orang lain dapat, kita dia kata ni anak Cina pergi belakang, saya pergi belakang. Dia cerita lah ni masa muda-muda. Dia pergi belakang. Balik rumah saya sedih. Saya kata, mak kenapa begini. Budak-budak. Mak saya ajar saya, Bik, jangan salahkan orang. Apa yang terjadi ni semua daripada Allah. Ni semua salahkan diri kita, ni salah kita. Saya rasa kalau mak saya tak ada, saya selalu telefon mak saya sedih. Mak saya selalu kata ni salah saya, ni salah mak, ni salah mak. Dia kata apa? Ni salah mak. Kalau Bik banyak sangat komplain apa yang Allah beri ni, jangan keluar pada perut mak, kata mak saya. Semenjak dia mula jadi baik, belajar jadi baik, mak saya selalu cakap macam tu. Saya tak tahu kalau hidup tanpa mak ayah. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW, ayah pergi, mak pergi. Anak ada 4 orang anak dara yang sempat besar. Zainab, Nabi buat dakwah 40, Zainab 10 tahun masa tu. Adik-adik orang kata bapak dia gila, ahli sihir, budak 10 tahun. Allah. Zainab last sekali kena tombak masa tengah mengandung. Orang tombak unta dia jatuh dan dia berdarah banyak, tak berhenti darah mengalir, dan dia sakit sepanjang hidup dia dan dia meninggal dunia. Kata Nabi, anak aku yang paling banyak menanggung kesusahan demi agama ialah Zainab radhiyallahu anha. Ruqayyah Ummu Kalsum, kerana bapa buat dakwah. Ruqayyah Ummu Kalsum sangat cantik seperti Zainab radhiyallahu anha, cantik, berakhlak, budi pekerti seperti ayah beliau. Tapi
Ruqayyah Ummu Kalsum diceraikan depan orang ramai dengan penuh penghinaan. Saya tak ada anak besar tuan-tuan, mungkin ada anak menantu, tiba-tiba ada anak tuan-tuan, anak dara, dua-dua kena cerai dengan orang. Tuan-tuan dah besarkan baik-baik, didik baik-baik, dia berakhlak, tapi dapat suami pula tak guna, ceraikan mereka dengan penuh hina. Hina pula, kutuk, cakap tak baik pasal anak ni. Hanya kerana bapa dia Muhammad, dua anak dia diceraikan dengan hina. Masa Nabi pergi Badar, Ruqayyah jatuh sakit. Bila Nabi balik pada Badar, perang Badar menang, tapi Ruqayyah meninggal dunia. Nabi tak sempat tengok saat akhir dalam hidup dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak Nabi semua mati demi agama. Semua orang Nabi benar-benar sayang dalam hidup ni tinggalkan Nabi SAW. Anak yang hidup masa Nabi wafat cuma Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal 6 bulan kemudian lepas Nabi wafat. Semua anak Nabi berkorban untuk agama ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, habis semua keluarga Nabi seorang demi seorang demi Islam sampai pada kita semua. Untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi dah tak ada bersama kita semua, tapi Nabi SAW meninggalkan amanah yang sangat besar pada kita. Dalam dunia ini ada 7 bilion manusia. Ada 5 bilion manusia tak kenal Allah sebagai Tuhan. Ada 5 bilion orang tak kenal Allah sebagai Tuhan. 5 bilion. 5 bilion. Dan bayangkan 5 bilion orang tak kenal Allah sebagai Tuhan. 5 bilion manusia. Kalau malam ni kiamat, ada 7 bilion, 5 bilion orang akan masuk neraka Allah SWT. Allah Maha Penyayang, diberi tanggungjawab dakwah ni pada kita semua. Tuan-tuan, belajarlah kesian dan sayang pada orang jauh daripada agama. Belajar kesian dan sayang. Tuan-tuan rasa kesian tak? Sayang tak tengok orang keliling kita, orang bukan Islam? Ada tak rasa sayang, kesian pada mereka? Tuan-tuan kena rasa sayang. Tanggungjawab kita nak berdakwah pada mereka. Dulu atuk-atuk kita sembah pokok, sembah batu, tapi Nabi sayang kat kita. Tapi kita dah Islam ni tak boleh sayang dah pada orang bukan Islam. Tengok je kita nak marah je. Kurang nak doakan mereka, tak berdakwah pada mereka. Kalau mereka berebut dunia ni wajar, sebab mereka tak kenal Allah sebagai Tuhan. Tapi orang Islam yang mengenal Allah sebagai Tuhan, mereka sepatutnya jadi orang yang menyayangi orang lain dalam dunia. Dulu-dulu orang Islam ni berkasih sayang. Keluarga orang Islam ni berkasih sayang. Mereka sanggup mati demi orang Islam yang lain. Orang kafir tengok keluarga orang Islam ni, mereka mencintai untuk datang pada Islam. Sehingga dekat Mekah, walaupun orang Islam dibunuh, tak berhenti masuk Islam. Daripada jauh-jauh datang masuk Islam. Daripada jauh-jauh datang masuk Islam. Setiap hari orang masuk Islam. Setiap hari. Nabi suruh balik. Ada Nabi kata sabar dulu. Ada yang terus nak berjuang di sisi Nabi. Nabi kata aku dah menang, kau datang balik. Dekat Madinah, orang masuk Islam lagi ramai. Beratus-ratus orang. Abbas bin Mirdas bawa orang 300 orang masuk Islam. Masa Umar jadi khalifah, tak berhenti masuk Islam. Negara demi negara datang pada Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini tuan banyak negara dalam dunia, mereka tak kenal Allah sebagai Tuhan. Dan untuk tu kita belajar doakan semua dalam dunia. Dan kita orang Islam janganlah benci sama sendiri, belajar menyayangi orang lain. Sebab kalau kita bergaduh sama sendiri, tuan-tuan tak untung, saya tak untung, kita semua tak untung. Yang untung ialah syaitan. Dalam dunia ada 5 bilion manusia akan masuk neraka, tapi kita gaduh dengan suami isteri kita hal yang kecil-kecil. Patutnya kita dengan isteri kita sama-sama bangun tahajud, menangis doa pada Allah. Hal-hal kecil-kecil, kadang anak lah musuh mak bapak dia, dah besar-besar lah melawan mak bapak dia. Bergaduh dengan jiran, maaf, gaduh sama-sama kita dalam masjid. Tuan-tuan dan puan sekalian, jangan begitu. Ingatlah Nabi SAW, malu dengan Nabi kita. Ada 7 bilion manusia dan kita belum buat apa-apa, umur kita dah nak habis dah ni. Ada sikit baki. Untuk tuan-tuan, luaskanlah doa kita. Belajar menyayangi semua orang dalam dunia. Allah hantar kita untuk menyayangi orang dalam dunia ni. Allah hantar kita untuk mencintai semua manusia dalam dunia. Berakhlak, berdoa, berdakwah, sokong orang lain, sayangi orang lain, hargai kebaikan orang lain. Dan banyak doa pada Allah sebelum kita tinggalkan dunia ni. Saya ni sendiri tengok seorang-seorang ahli keluarga saya mati tanpa Islam. Saya pun macam tunggu hari, seorang demi seorang. Dan saya fikir-fikir macam ni keadaan saya sendiri, kurang berakhlak, tak macam Nabi. Agaknya susah keluarga saya nak datang kepada Islam, melainkan benar-benar Allah beri rahmat dan kasih sayang dia. Untuk tuan-tuan sekalian, banyaklah berdoa untuk orang keliling kita. Allah sayang kita semua dan kita ada amanah yang sangat besar. Boleh insya-Allah tuan, kita balik ni maafkan, boleh lebih kurang hal dunia, memaafkan. Seperti mana kita simpan aib saudara kita, kita maafkan orang, seperti itu kita mudah dimaafkan dan disimpan aib kita di akhirat nanti. Dia boleh lebih kurang kalau dengan kawan-kawan, saudara mara kita ada yang gaduh-gaduh dengan mana-mana orang kita tak suka, kita berbaik-baik kerana Allah. Bukan kerana kita nak atau kerana dia nak, bukan kerana kita baik atau dia baik, tapi kerana Tuhan kita. Ada orang tak jumpa saya, dia kata, "Ustaz, banyak saya doa Tuhan tak berilah." Saya kata dekat dia, "Tuan, sebenarnya Allah dah banyak beri pada kita." Saya tanya pada dia, "Tuan, kita hamba dia Tuhan.
Dia sentiasa beri apa yang kita nak. Sekali-sekala tak dapat, kita bukan main marah dekat dia, bukan main banyak tanya soal kenapa jadi begini, jadi begini. Kita terlupa kita cuma hamba dia Tuhan. Dia melayan kita dengan sangat baik, sangat baik. Terlebih layanan sepanjang hidup buat dosa, bertaubat, Allah sudi maafkan. Dia layan kita dengan begitu baik, lebih pada apa tuan-tuan boleh bayangkan. Dia sangat baik pada kita semua. Allah Maha Penyayang. Dia layan kita dengan begitu. Kita tak diperlukan, tapi Allah sayang. Allah sayang tuan-puan bukan kerana tuan-puan sendiri, tapi kerana dia nak sayang. Dia sayang kerana dia nak sayang. Tak ada apa-apa, sebab dia nak sayang. Dia pilih sayang tuan-tuan depan saya ni semua orang Islam, keluarga Islam. Jadi kita teruskan dan kembangkan Islam dan doakan orang lain. Boleh insya-Allah kita doa sama-sama, mudah-mudahan sebab salah seorang kita ni ikhlas, Allah SWT terima kita semua dan doa sungguh-sungguh. Dan dikata pernah sekali Jibril beritahu kat Nabi, air mata ni tak dihitung dalam pahala kebaikan. Dia kata, Nabi tanya kenapa pula tak hitung pahala kebaikan? Air mata tak hitung dalam pahala baik, tapi air mata dapat padamkan api neraka. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita banyak menangis untuk dunia ni. Kita banyak tengok TV sampai kita tak tahu mana tempat kita patut menangis, mana tempat kita tak patut menangis. Mana tempat kita patut sungguh-sungguh, mana tempat kita tak patut bersungguh-sungguh. Mana tempat patut kita benar-benar berjuang dan mana tempat yang kita tak patut benar-benar berjuang. Apa benda kita patut benar-benar sayang atau perkara yang kita tak patut sayang. Tapi hari ni banyak semua sebab banyak tengok TV, kita dah tak rasa apa-apa. Dulu-dulu ada orang Islam mati kat mana-mana hujung dunia, semua orang Islam menangis sebab mereka merasai. Hari ni kita banyak tengok TV, kita tengok orang mati pun dah tak rasa apa. Kita banyak tengok dalam TV. Dulu-dulu orang-orang dengan mak ayah ni begitu mulia kan, sampai Imam Syafi'i picit kaki mak dia, dia cium kaki mak dia. Ini orang yang kenal Allah kan, kena dia picit-picit, dia cium kaki mak dia. Dia kata kenapa cium kaki mak? Kata Imam Syafi'i, mak dekat sinilah syurga buat saya. Orang yang kenal Allah, dia hargai orang-orang yang buat baik kepada dia dalam hidup ni. Kata Nabi, orang tak berterima kasih sesama manusia, orang yang tak bersyukur pada Allah. Orang yang tak terima kasih, tak menghargai kebaikan orang kepada dia, dia orang tak bersyukur kepada Allah. Itu hargai apa dalam hidup kita. Apa yang kita ada bukan tak sengaja, Allah yang beri untuk kita bangunkan Islam di seluruh dunia. Boleh insya-Allah? Siapa tuan-tuan insya-Allah nak duduk dekat dengan Nabi dalam syurga, angkat tangan. Untuk dekat dengan Nabi, kata Nabi, ialah orang yang paling dekat dengan aku dalam syurga ialah orang yang berakhlak. Siapa tuan-tuan berniat untuk niat besar-besar, luas-luas, niat orang Islam dapat pahala. Seorang sahabat buat tingkap, dia kata kenapa buat tingkap? Supaya dapat dengar azan, supaya angin masuk. Nabi kata kau niat angin dapat angin, tapi kau niat dapat dengar azan, sampai kiamat selagi azan berkumandang kamu dapat pahala. Buat tingkap pun niat dengar azan. Jadi siapa tuan-tuan niat untuk Islamkan Amerika, angkat tangan. Saya seorang je. Siapa nak niat nak pergi Rusia, buat dakwah ke Rusia, angkat tangan. Siapa nak pergi Islamkan Brazil, angkat tangan. Siapa nak Islamkan Singapura, angkat tangan. Siapa nak Islamkan Thailand, angkat tangan. Islamkan Korea, angkat tangan. Siapa nak pergi buat dakwah dan Islamkan seluruh dunia bersama anak keturunan zuriat kita, angkat tangan tinggi-tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita niat dan hidupkan Islam ke seluruh dunia. Boleh insya-Allah? Mungkin kita duduk sini lebih luaskan doa untuk seluruh dunia. Doa orang mukmin ni hebat bukan kerana kita hebat, kerana kita ada Tuhan yang Maha Penyayang dan dia Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia tak pernah sia-siakan mana-mana doa hamba dia. Tak ada satu doa pun sebenarnya dia tolak. Apa saja doa, kata Sayyidina Umar, aku tak takut doa aku tak diterima, tapi aku takut aku tidak diberi taufik lagi untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalan awwalin, ya akhiral akhirin, يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين، يا راحم المساكين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, Tuhan kami yang sayang kami. Ya Allah, Tuhan kami sedang dengar doa kami. Ya Allah, Tuhan kami tak pernah lupakan kami. Ya Allah, terima kasih kerana dengar doa kami. Ya Allah yang sayang kami. Ya Allah, terima kasih kerana selamatkan kami dan keluarga kami daripada lembah dosa dan maksiat, daripada longkang kotor syirik. Kau selamatkan kami dapat kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, sedangkan ramai lagi orang yang baik dalam dunia ini, tapi Engkau selamatkan kami. Kau beri kami Islam. Ya Allah, Kau selamatkan mak ayah kami. Kau beri mereka juga Islam. Ya Allah, terima kasih kerana semua. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam. Ya Allah, tak ada harta-harga lebih mahal daripada Islam ini. Ya Allah,
Terima kasih kerana beri kami semua Islam. Ya Allah, terima kasih beri isteri dan anak kami Islam. Ya Allah, terima kasih kerana beri kami semua Islam. Ya Allah, Tuhan kami yang sayang kami. Ya Allah, kami hamba-Mu, Engkau Tuhan kami. Ya Allah, Kau tak pernah lupakan kami semua. Ya Allah, kami tahu Engkau benar-benar sayang kami. Ya Allah, dosa kami yang paling besar, kami belum benar-benar sayang dan cinta Engkau seperti mana kami patut sayang dan cinta Engkau. Ya Allah, hidup kami dah berlalu sekian lama, puluhan tahun, tapi hari ini kami belum benar-benar cinta dan sayang pada Engkau. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, sebelum kami tinggalkan dunia ini, berilah kami benar-benar dapat cinta dan sayang kepada Engkau. Ya Allah, sebelum kami tinggalkan dunia ini, berilah kami dapat benar-benar cinta dan sayang kepada Engkau. Ya Allah, Tuhan kami, di antara majma' kami yang ramai ini, ada orang-orang yang Kau sayang, ada orang-orang yang Kau cinta. Mudah-mudahan sebab salah seorang daripada kami yang Kau sayang, Kau terimalah doa kami semua. Ya Allah, kami merayu, kami sedih lihat ada 7 bilion manusia dalam dunia, ada 5 bilion manusia belum kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, dulu Nabi berdakwah dan menangis untuk nenek kami dan untuk kami semua. Ya Allah, ini tugas kami untuk menangis, berdakwah, berkasih sayang dan berakhlak di orang keliling kami. Tapi kami tak jalankan tanggungjawab ini. Ya Allah, kami faham dunia ini kami kena bekerja keras dan berusaha. Tapi ya Allah, untuk dakwah dan Islam ini kami kurang bekerja keras seperti Nabi dan sahabat. Ya Allah, kami tak tahan tengok ramai orang yang belum kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, beri daripada semua Cina dan India di Malaysia yang belum Islam, mana-mana orang di Malaysia yang belum Islam, beri taufik untuk mereka datang kepada Islam. Ya Allah, orang-orang yang kami bertemu di jalan, orang-orang yang dengar cakap kami, orang-orang yang bertemu kami di masa dalam kereta, di pasar, di kedai, di kami, atau apa-apa urusan kami dengan mereka. Ya Allah, berilah hidayah untuk orang yang melihat kami, mendengar kami. Berilah hidayah untuk mereka datang kepada Islam. Ya Allah, kalau Engkau tak selamatkan kami, kami tak ada dalam masjid ni. Ya Allah, kalau Engkau tak selamatkan kami, kami tak ada dalam masjid ni. Ya Allah, terima kasih kerana gunakan lidah kami untuk puji Engkau. Ya Allah, terima kasih kerana pilih telinga kami untuk dengar tentang Kau. Ya Allah, terima kasih kerana gunakan kami untuk melihat kebesaran Kau. Ya Allah, terima kasih pilih kaki tangan kami untuk digunakan di jalan Kau. Ya Allah, Tuhan kami semua, tiada Tuhan melainkan Kau yang sayang kami. Ya Allah, antara kami ada keluarga kami yang belum Islam, dan kami melihat seorang demi seorang keluarga yang kami sayang, mereka mati tanpa Islam. Ya Allah, kami benar-benar sedih. Kami tahu orang yang kami sayang mereka sedang diazab. Ya Allah, bila adik kami yang belum Islam datang pada Islam. Ya Allah, pakcik-makcik kami yang belum Islam, bila itu datang pada Islam. Ya Allah, anak-anak sedang Islam, bila itu datang pada Islam. Ya Allah, Tuhan kami yang dengar doa kami, terima kasih kerana sentiasa dengar doa kami. Terima kasih layan kami dengan baik. Ya Allah, sebenarnya Kau tak perlu nak layan kami begini. Kami cuma hamba Engkau, Engkau Tuhan kami. Ya Allah, sebelum Kau perintah kami dengan perintah sembahyang, puasa, zakat, jauhi riba, jauhi zina, jauhi mengumpat, jauhi rasuah, jauhi perkara yang haram, jauhi rezeki yang haram. Ya Allah, Kau lafazkan pada kami, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang sayang pada kami semua. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, kami bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, kami bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, maafkanlah kami semua orang Islam. Ya Allah, duluan kalimah ini, kalimah syahadah ini, membuatkan semua orang dalam dunia ini bersaudara, sehingga seorang Islam sanggup mati demi orang Islam lain. Ya Allah, kami tak tahu apa yang telah menimpa kami semua, sehingga kami dengan kalimah ini kami memusuh sama sendiri. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Kami sibuk dengan hal-hal lain, dan kami biarkan orang mati tanpa kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, saudara kami yang belum sembahyang, beri taufik untuk mereka jaga sembahyang Jumaat di masjid awal waktu.
Ya Allah, atas saudara kami yang belum dapat jaga solat waktu, berilah mereka sama-sama kami juga dapat istiqamah, dapat jaga solat awal waktu. Ya Allah, tengah malam orang lain tidur, Kau pilihkanlah kami untuk menangis di depan Kau. Ya Allah, kami tahu semua orang-orang yang Kau sayang, Kau pilih mereka untuk menangis depan Kau di waktu malam. Ya Allah, kurniakanlah, hadiahkanlah kami dapat sembahyang tahajud bersama isteri, mak ayah, adik-beradik, keluarga kami walaupun 2 rakaat setiap malam. Ya Allah, pilihlah kami dapat baca Quran setiap hari. Ya Allah, pilih kami dapat mengingati dan memuji mengagungkan Kau. Ya Allah, pilihlah lidah kami dapat berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami sangat rindukan Nabi kami. Ya Allah, dalam keadaan pelbagai musibah yang datang ini dan melihat ramai orang mati tanpa Islam, kami benar-benar berfikir bagaimana ada seorang manusia yang ada 2 tangan dan 2 kaki macam kami. Nabi seorang manusia ada 2 mata macam kami. 15 tahun mereka dianiaya, dibunuh, dipukul tanpa mereka dapat membalas apa-apa. Ya Allah, Tuhan kami, tapi Nabi benar-benar berjuang untuk agama ini. Ya Allah, kami benar-benar ingin lihat lelaki yang banyak berjuang dan berkorban untuk agama ini, sehingga orang-orang kami sayang dapat kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, bila kami semua dapat duduk dengan Nabi kami dalam syurga. Ya Allah, beri kami semua dapat jumpa dan ziarah Nabi kami dalam syurga. Ya Allah, beri supaya kami dapat lihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami ingin ucapkan terima kasih kepada beliau. Beliau benar-benar berjuang untuk agama ini, yang kami semua telah tinggalkan dakwah ini. Ya Allah, dan tak ada orang nak berdakwah untuk umat. Ya Allah, dan tak ada orang nak menangis untuk umat ini. Ya Allah, dan tak ada orang bersungguh-sungguh benar-benar menjiwai dan menghidupkan Islam ini. Ya Allah, Tuhan kami yang sayang kami semua, yang tak pernah lupa kami, maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, kami lihat wajah Nabi kami, bila isteri kami dapat ziarah, kami semua dapat lihat ibu orang Islam Khadijah radhiyallahu anha, dapat lihat isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kami semua dapat lihat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dapat lihat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Bila kami semua dapat lihat Muaz bin Jabal, dapat lihat Zaid bin Harisah, Anas bin Malik. Ya Allah, kami ingin lihat orang-orang yang banyak berjuang untuk agama ini. Ya Allah, Tuhan kami semua, Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, campak kasih sayang di kalangan kami orang masjid ni, supaya kami bersatu hati untuk menghidupkan Islam ini. Ya Allah, jauhilah perselisihan dan permusuhan di kalangan kami. Ya Allah, kami tak nak bergaduh kerana dunia sedikit ini. Ya Allah, campak kasih sayang di kalangan keluarga, suami isteri, anak-anak, mak ayah mertua, di kalangan menantu, di kalangan orang Islam, di kalangan jiran-jiran. Ya Allah, campak kasih sayang di kalangan kami semua. Ya Allah, Tuhan kami yang sayang kami semua. Ya Allah, terima kasih masih memilih kami untuk memuji dan membesarkan Kau. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, orang-orang Islam yang susah di seluruh dunia, yang ditimpa dengan musibah, kuatkanlah iman mereka. Berilah taufik pada setiap orang yang ditimpa musibah untuk semakin kembali kepada Engkau, menghidupkan keluarga dengan agama dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selesaikan masalah musibah yang menimpa orang Islam. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Orang Islam ditimpa musibah dan kami kurang bantu orang lain. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan saudara kami. Ya Allah, Tuhan, maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Kami tahu, Ya Allah, apa yang terjadi ini semua kerana Engkau sayang pada kami. Ya Allah, satu demi satu musibah datang kepada kami semua. Ya Allah, kami cuma takut janganlah Kau buat ni kerana marah pada kami. Ya Allah, kami cuma belajar-belajar berdakwah, belajar-belajar menghidupkan agama, belajar agama, mengajar agama. Kami belajar-belajar bersembahyang jemaah, bangun malam, baca Quran. Ya Allah, kami belajar-belajar buat semua ni untuk kami gembirakan Kau. Ya Allah, gembira dengan kami, seluruh hidup kami ni bererti walaupun mungkin kami susah. Ya Allah, tapi kalau Engkau tak gembira dengan kami, tak ada orang lebih malang daripada kami. Ya Allah, antara kami ada anak yatim, di kalangan masyarakat kami ada orang miskin. Ya Allah, mudahkan rezeki buat mereka untuk sekolahkan anak-anak, mudahkan rezeki mereka untuk makan minum, mudahkan kehidupan mereka. Ya Allah, berkatkan rezeki mereka. Ya Allah, Tuhan kami, di kalangan kami, bila kami semua dapat menghidupkan agama di rumah, di tempat kerja kami, dalam masyarakat kami, dan dapat bawa Islam ke seluruh dunia. Ya Allah, pilih kami, terima dan
pilih, guna dan terima kami untuk berdakwah dan hidupkan Islam di seluruh dunia. Ya Allah, jadikan setiap langkah-langkah kaki kami di sini, percakapan kami di sini sebab hidayat buat manusia di seluruh dunia. Ya Allah, Tuhan kami, pandang kami kasih sayang dan rahmat-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, antara kami ada yang sakit, yang susah. Yang jiran kami, saudara mara kami, keluarga kami, masyarakat di sini ada yang sakit, yang susah. Kau lapangkan hidup mereka, beri mereka kesihatan. Ya Allah, Tuhan kami yang melihat kami semua seperti orang dahulu. Kami berkasih sayang di kalangan kami ahli masjid ini, sehingga orang-orang bukan Islam melihat kami, mereka benar-benar cemburu dan mereka ingin jadi sebahagian daripada keluarga Islam yang besar ini. Ya Allah, Tuhan kami, apa yang Nabi SAW, Nabi yang kami cintai, sayangi, kami rindui, minta untuk umat ini, itu kami minta. Ya Allah, apa yang Nabi SAW yang kami sayangi, Nabi kami cintai, kami rindui, minta jauh daripada umat ini, itulah yang kami minta jauhkan. Ya Allah, pimpin setiap langkah kaki kami, pimpin setiap tangan kami, pandangan mata kami, pendengaran kami. Ya Allah, jangan kau biar diri kami pada diri kami sendiri. Ya Allah, jangan kau biarkan diri kami pada diri kami sendiri. Seperti selama ini kau telah selamatkan kami, pernah kau selamatkan kami satu masa dulu. Ya Allah, kau teruslah selamatkan kami. Ya Allah, jangan benarkan kami buat perkara yang haram atau makan rezeki yang haram. Ya Allah, bersihkan diri dan harta kami. Ya Allah, terimalah kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.